Baik, kembali semula di Malaysia hari ini kita masih bersama dengan tetamu kita Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan tadi banyak juga antara topik-topik yang kita sentuh, kita dah sentuh pasal nikah online, bagaimana nanti inisiatif dan juga pemantauan Jawi sepanjang Ramadan ini. Tadi Tuan Haji sebut mengenai dapur Al-Itam. Al-Itam. Jadi sebenarnya berkenaan dapur Al-Itam ni apa sebenarnya? Okey. Jadi bila kita sebut tentang satu program yang diinisiatifkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, iaitu Menteri di Jabatan Menteri, iaitu dapur makanan. Nak sebutkan. Tapi kita nak brandingkan dia agar dia menjadi satu ayat yang catchy lah, yang menarik agar orang ingat bahawa ini adalah satu program yang baru. Di mana program ini saya sebut tadi, kita dengan kebenaran daripada pihak, kalau di wilayah di pihak Crisis Management Center, Jabatan Kuasa Keselamatan Wilayah Persekutuan membenarkan kita mengadakan program itu, tapi dengan disebut mematuhi SOP Kementerian Kesihatan, di mana setiap yang memasak di masjid ataupun setiap yang membekal makanan perlulah membuat suntikan. Itu antara yang pertama. Dan yang kedua, tidak boleh melebihi 6 orang bila dia nak masak di dapur setiap masjid. Sebab setiap masjid yang besar-besar ni dia ada dapur. Dia tidak boleh melebihi 6 orang yang masak. Dan yang ketiganya, kalau dibekalkan oleh catering ataupun single kitchen, maknanya dia perlu mendapat KKM akan melihat dan juga melawat. Di mana setiap masjid dan surau Jumaat yang kita pilihlah melihat kepada kedudukan dan mungkin dekat dengan frontline, dekat dengan klinik, dekat dengan hospital, dekat dengan pejabat atau agensi yang berkenaan, kita pilih dia. Sebab kami ada 89 masjid, 111 surau Jumaat dan juga 545 surau. Jadi kita pilih 72 dengan kita beri sumbangan 1,000 tadi, berjumlah 30,000 setiap masjid dan juga surau. Dan kita belanjakan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan 2,160,000 untuk program Itam ini sendiri. Maknanya mungkin dalam 1,000 sehari itu mungkin boleh masak dalam 2 atau 300, dan mungkin setengah masjid yang besar yang mempunyai banyak kutipan Jumaat. Walaupun dah berapa minggu tak kutip Jumaat, tapi saya yakin bahawa ada masjid-masjid yang besar dia mempunyai kutipan atau simpanan dalam tabung dan boleh menambah. Sebab itulah sebelum ini sebenarnya Nurul, sebelum ini kami memberikan bantuan kepada frontliner. Sebagai contoh, di Klinik Kesihatan Kuala Lumpur kita bagi sehari 200 pack, Institut Jantung Negara kita bagi 100 pack, lepas tu klinik Hospital Putrajaya kita bagi, Institut Kanser Negara, lepas tu kita bagi kepada petugas-petugas, dan kita bagi pada pusat gelandangan, di mana di Wilayah Persekutuan gelandangan ini ditempatkan di 3 pusat dan kita memberi bantuan makanan. Dan yang menariknya, kami juga bersama dengan Kementerian Wilayah dan juga di BKL memberi bantuan kepada penghuni-penghuni yang diletakkan dalam kategori Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Iaitu di Selangor Mansion, Malay Mansion. Dan sekarang ini kan yang terbaru sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Tan Sri Menteri Wilayah Persekutuan ialah di Pasar Borong sebagai contoh. Kita akan memberi bantuan tu. Dalam konteks dapur Itam ni, kita akan masak, dan ada untuk anak karya, ada untuk frontliner, dan ada untuk pusat-pusat begitu. InsyaAllah lah. Jumlahnya besar. Kalau kita lihat jumlahnya cukup besar, dan saya berterima kasih kepada pihak Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri kerana memberikan ruang kepada kami untuk melaksanakan program yang cukup cantik ini. Ya, alhamdulillah. Baik. Dan kalau di Ramadan ni, tadi Tuan Haji kata bermunajat itu akan dikongsikan, akan pulsa suara dan sebagainya. Tapi bagaimana pula kalau solat tarawih pada malam tu? Adakah juga digunakan untuk pulsa suara untuk berkongsi kan? Kalau di wilayah kita dah buat satu garis panduan bahawa hanya wilayah persekutuan bermunajat saja kita benarkan untuk pembesar suara itu gunakan pembesar suara yang luar, dalam dan luar. Tetapi untuk solat sunat tarawih, kita hanya menyarankan agar pembesar suara di dalam sahaja, untuk 3 orang saja. Jadi sama juga dengan solat-solat yang lain. Maknanya walaupun orang kita sebut bahawa masjid dan surau Jumaat dan surau ditutup, tetapi sebenarnya ada ketua imam Bilal dan Noja kita yang datang setiap waktu, yang kita minta agar solat di dalam masjid tersebut. Uniknya sebenarnya di wilayah persekutuan ni ada 89 masjid tu, sebenarnya ketua imamnya adalah pegawai Jawi. Maksudnya mungkin berbeza dengan negeri lain. Negeri lain mungkin kalau sebut masjid Karya ni
bukan pegawai jabatan, mungkin secara kontrak atau masuk, tetapi kita 89 pegawai. Sebab tu kita boleh meminta semua pegawai-pegawai ini bertugas dan ada juga imam rawatib. InsyaAllah lah mereka akan digilirkan dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Ya. Baik. Bila kita dalam Ramadan ni nak bayar zakat kan, ada kata ni KPKP ni macam mana ni, tak boleh akad dengan amil dan sebagainya, macam mana nak bayar pula zakat ni? Okey. Dalam konteks zakat, kita telah pun mengadakan perbincangan dengan pihak Baitul Mal Majlis Agama Islam Persekutuan di mana sebahagian besar daripada imam kita adalah amil. Dan kita akan menggunakan kaedah yang pertama adalah kaedah menggunakan online. Yang kedua, kita juga sedang membincangkan kaedah bagaimana kita nak gunakan kaedah drive-thru. Tetapi ianya masih lagi proses perbincangan. Sebab kita semua wajib bayar zakat. Cuma kaedahnya bagaimana? Mungkin ada yang mudah menggunakan aplikasi smartphone, tapi kadang-kadang ada yang tak biasa. Dia ada smartphone, iPhone 11 Pro Max lagi. Contohnya macam hebat sangat tu Haji. Tetapi dia memang tak biasa, nak buat online tak biasa. Kita akan sedang fikirkan, tetapi mungkin dengan SOP garis panduan yang cukup ketat. Sebab kita tak nak menjadikan masjid dan juga surau Jumaat ni menjadi kluster pula kepada yang baru. Sebab kita bersyukur dan berterima kasih kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan pihak semua dah berusaha sungguh-sungguh untuk mengurangkan. Jangan sampai berlaku dibabitkan pula dengan masjid dan juga surau Jumaat. Dia moga-moga tak ada. Mudah-mudahan kita elakkanlah benda itu. Okey. Dan juga bulan Ramadan ni pasti kita tahu kan ini adalah antara bulan yang paling mulia sekali untuk kita bersama-sama umat Islam dan sebagainya. Tapi bagaimana pula pelaksanaan ataupun pemantauan jawi untuk memastikan bahawa bulan Ramadan ni tak adalah perkara-perkara yang dimukai Allah SWT ni. Kerana kita pun kan manusia ni dan kita sebenarnya kami mempunyai satu bahagian penguatkuasaan. Sebab itulah bahagian penguatkuasaan kita akan bertugas juga untuk memantau agar garis panduan yang kita keluarkan itu dipatuhi. Sebagai contoh, katalah kita benarkan satu masjid Imam Bilal dan Noja. Kalau melebihi daripada itu, kita akan ambil tindakan. Bermaksud kita sebenarnya berhati-hati dan dalam konteks pelaksanaan garis panduan itu. Maknanya kita mohon kerjasama kepada penduduk di wilayah persekutuan. Area saya ada 3 je lah. Kita tidak menyentuh negeri yang lain. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Labuan, dan ketiga-tiga ni kita mempunyai bahagian penguatkuasaan yang mereka ini akan bertugas secara ni untuk melihat ada tak pelanggaran, dan kita juga mempunyai nombor telefon yang boleh dihubungi. Sebagai contoh, katalah tiba-tiba orang senyap-senyap pergi, biasanya kita akan dapat aduan dan kita akan hantar. Untuk makluman, kita mempunyai pegawai takbir agama zon daerah. Kita ada 8, zon 1 sampailah zon 8 termasuk Labuan, dan mereka akan melihat bagaimana pelaksanaan garis panduan ini akan dilaksanakan di peringkat daerah. Baik Tuan Haji, yang terakhirnya mungkin ada pesanan kepada semua kita nak menyambut Ramadan ni kepada penonton Malaysia hari ini. Terima kasih. Pertamanya saya mengucapkan selamat berpuasa, ahlan wa sahlan ya Ramadan kepada Nurul dan juga semua petugas di sini, dan juga kepada semua rakyat Malaysia, khususnya kepada penduduk-penduduk di wilayah persekutuan ini. Jadi harungilah bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan, bersabarlah dengan situasi sekarang, bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sama-samalah berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, memberi kekuatan kepada kita, dan juga menjadikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang terbaik. Dan jangan lupa kita sama-samalah berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan wabak COVID-19 dari negara Malaysia dan seluruh negara umumnya. InsyaAllah. Sama-sama kita doa untuk semua kesejahteraan dunia sebenarnya. Sebab bukan saja negara kita tetapi seluruh dunia. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Muhammad Haji Ismail sebagai pengarah jawi. Dan selamat menyambut Ramadan Tuan Haji. InsyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti. Tak ada duit raya kan ini? Tak ada. Online tak apa. Kalau nak nanti nombor akaun saya bagi. Boleh.